Enggak suara jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi balagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta ataahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, thumma amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, insya-Allah pada hari ini kita sambung ke surat 136, membincangkan mungkin jauh. Muka surat 136. Masih lagi membincangkan tentang makna iman. Dan sekarang dalam topik perbezaan antara makna iman dan Islam. Seperti mana yang kita ketahui bahawa golongan murji'atul fuqaha, gitu, golongan murji'ah secara umumnya berpandangan bahawa Islam dan iman itu maknanya sama. Islam adalah iman, iman adalah Islam, maknanya sama ada ketika bersama ataupun ketika bersendirian. Mana kalau digunakan lafaz Islam, iman, maknanya sama saja, iaitu at-tasdiq, membenarkan dengan hati. Islam pun membenarkan dengan hati, iman pun membenarkan dengan hati, membenarkan ajaran Islam dalam hati, ikrar dengan kalimah la ilaha illallah, dan juga ajaran Islam secara umumnya dalam hati. Itulah namakan sebagai iman. Manakala amalan-amalan, mana perbuatan, sama ada perkataan ataupun perbuatan, tidak termasuk dalam dalam iman. Perkataan yang masuk mana adalah ikrar, ikut pada menurut khilaf yang kita bincangkan sebelum ini. Jadi pentingnya iman pada mereka adalah yang dalam sesuatu hanya yang berkait dalam hati, iaitu takrir, at-tasdiqu bil janan. Manakala Ahli Sunnah wal Jamaah berpandangan bahawa Islam, iman dan ihsan sekiranya ianya disebutkan bersendirian, maknanya sama, iaitu agama Islam secara umumnya. Nak sebutkan sebagai Islam, iman, ataupun orang Islam, orang beriman atau orang bertakwa, kalau disebutkan begitu merujuk kepada seluruh umat Islam, merujuk kepada semua. Namun apabila disebutkan bersama, contoh hadis Jibril tanya apakah itu Islam, apakah iman, apakah ihsan, atau Allah kata, Allah sebut dalam Al-Quran, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, sesungguhnya orang muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat,
bila disebutkan dalam ayat Quran ataupun hadis dalam satu ayat ataupun dalam satu hadis disebutkan bersama, maknanya berbeza. Maknanya berbeza kerana perkataan Islam dan iman itu walaupun sama dari segi umumnya merujuk kepada umat Islam, namun kalimah-kalimah itu menunjukkan ada perbezaan. Dan penggunaan syarak juga, apa yang Allah maksudkan dalam Al-Quran dan dalam juga apa juga yang Nabi sebutkan dalam sunnah juga menunjukkan bahawa Nabi membezakan antara makna iman dan Islam pada ketiganya bersama ketika digabungkan sekali. Islam merujuk kepada amalan-amalan zahir, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang boleh dilakukan oleh anggota badan secara zahir, manakala iman adalah amalan-amalan hati, amalan-amalan yang dilakukan oleh hati. Dan dijadikan Islam dan iman itu tidak terpisah antara satu sama lain. Itu walaupun tiap-tiap kalimah tersebut mempunyai makna yang tersendiri. Okey, di situ yang kita dah belajar sebelum ini. Okey. Penjelasan ini juga kita tengok ke surat 136 perenggan akhir. Okay. Setelah perbincangan yang panjang lebar ini, jelaslah dakwaan Islam dan iman sama erti adalah tidak benar. Jadi nak kata Islam itu adalah iman atau sama erti, tak betul. Penjelasan ini juga menolak orang yang mengatakan kalau Islam itu adalah perkara-perkara zahir sahaja, tidak perlu diperdebatkan lagi, dan iman orang yang ikhlas tidak perlu diterima. Ayat nampak macam agak ni, tapi bahasa mudahnya, kalau kata Islam dan iman itu berbeza, artinya orang Islam dia bukan beriman. Orang beriman, habislah, dia bukan orang Islam. Macam mana kau nak beza-bezakan Islam? Dia gunakan hujah begitulah. Jadi bila diterangkan balik, kalau maksudnya disebutkan secara bersama, maknanya berbeza. Tapi kalau disebutkan secara sendirian, maknanya bersama, tak ada masalah. Jadi tak perlu katakan kalau bezakan antara Islam iman artinya orangnya berbeza, dan tak, kalau orang tu beriman artinya dia bukan Islam, kalau Islam bukan beriman, tak perlu pun kepada kata-kata demikian. Betul kata Syekh, pendapat ini jelas tidak betul yang kata begitu. Ini kerana sebelum ini telah dinyatakan persamaan kedudukan Islam dan iman dengan kedudukan kalimah syahadah dan lain-lainnya. Jadi Islam dengan iman macam kalimah la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Ianya bersama. Tak boleh terima satu saja. Kalimah syahadah ada dua kalimah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Dua-duanya kalimah tauhid. Kalau disebut kalimah la ilaha illallah artinya merangkumi Muhammadur Rasulullah. Kalau dikatakan beriman dengan Rasulullah, merangkumi beriman dengan Allah. Dua kalimah syahadah tak akan datang sendiri. Cuma kalau kita disebutkan bersama, maknanya berbeza. La ilaha illallah berbeza dengan makna Muhammadur Rasulullah, dan dua kalimah itu berbeza. Namun kalau dikata, contoh disebut sini, kalau Nabi sebut secara siapa yang meninggal dengan akhir kalamnya la ilaha illallah, baginya man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah, siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah masuk syurga. Maksudnya apa? Adakah kalau orang baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tak masuk syurga? Tak. Maksudnya mewakili la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cuma kalau disebut la ilaha illallah, itulah waktu yang ada dan disebut la ilaha illallah, itu salah satu kita sama makna, kerana dia melazimkan satu antara satu dengan yang lain. Keadaan perkataan Islam dan iman apabila disebut secara berasingan adalah tidak sama apabila disebut secara iringan, masih bersama. Lihat sahaja kalimah syahadah. Sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, aku diperintahkan memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Hadis ni, aku diperintahkan untuk berperang dengan manusia. Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah, hatta yashhadu an la ilaha illallah. Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Dan sambungan hadis tu Nabi kata, fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'uhum wa amwalahum. Bila mereka dah ucapkan kalimah la ilaha illallah, maka terpeliharalah darah mereka dan juga harta mereka. Artinya dalam peperangan, bila berlaku peperangan, diisytiharkan perang jihad, peperangan berlaku.
Di peperangan itu berlaku antara orang Islam dan orang kafir. Nabi diperintahkan untuk memerangi mereka. Itu dalam situasi peperangan. Sehinggalah mereka mengucapkan kalimah La ilaha illallah. Bila mereka ucapkan kalimah La ilaha illallah, terpeliharalah harta mereka dan nyawa mereka. Nyawa dan darah mereka dan harta mereka. Ini situasi peperangan. Sebab kalau bukan situasi peperangan, keadaan biasa, mana keadaan silmi, tak ada peperangan, memang nyawa mereka, harta mereka terpelihara. Kita tak disuruh pun untuk rampas harta orang kafir. Ayat hadis ini berkaitan dengan situasi peperangan. Sekiranya mereka layak diperangi, maka berlaku peperangan. Nabi diperintahkan untuk perang dengan mereka sehingga mereka ucap kalimah La ilaha illallah. Soalannya, adakah di sini hanya La ilaha illallah ataupun La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Kalau orang terima La ilaha illallah, tak terima Muhammadur Rasulullah seperti Yahudi dan Nasrani, adakah terselamat? Tak. Dia maksudnya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak ada siapa pun yang syarahkan maknanya La ilaha illallah dengan mengecualikan Muhammadur Rasulullah. Walaupun disebut hanya satu. Walaupun hanya disebut La ilaha illallah. Jadi umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu La ilaha illallah. Dari segi lafaznya, dari segi mafhumnya difahami, sehinggalah aku diperintahkan untuk memerangi mereka sehinggalah mereka mengucapkan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehingga mereka masuk Islam. Masuk Islam bukan dengan satu kalimah, masuk Islam dengan dua kalimah syahadah. Jadi kata Syekh, lihat saja kalimah syahadah. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, aku diperintah memerangi manusia sehinggalah mereka mengucapkan La ilaha illallah. Sekiranya mereka mengucapkan La ilaha illallah, ni kata syarah sekiranya mereka mengucap La ilaha illallah tetapi mereka menolak kerasulan, mereka tetap tidak berhak mendapat perlindungan daripada diperangi. Kalau mereka ucap kalimah La ilaha illallah sahaja tapi tidak ikrar dengan kerasulan Nabi SAW. Ini sama macam Yahudi dan Nasara, ahli kitab beriman dengan Allah, mengucap kalimah La ilaha illallah, tapi mereka tidak beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Walaupun konsep La ilaha mereka juga cacat. Dalam kalimah La ilaha, takut orang pula ambil statement. Dia kata, ni seorang lagi Wahabi kata ahli kitab La ilaha illallah. Tak, konsep La ilaha illallah yang ada pada ahli kitab tu cacat. Mereka tafsirkan kalimah La ilaha dengan tafsiran yang cacat. Cuma beriman dengan Allah itu ada pada mereka, tapi menolak kerasulan Rasulullah SAW. Atau kalau kita tak nak ambil contoh ahli kitab, siapa sahaja yang masuk Islam nak ucap kalimah La ilaha illallah tapi tak nak terima hadis, dia takkan jadi Islam. Jadi kalau ada orang kafir ucap asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Muhammad nanti dulu, saya baru percaya Allah tu Maha Esa dan Allah tu layak disembah, Muhammad nanti dulu. Jadi kita kata kamu belum Islam. Tapi kalau orang Islam tiba-tiba dia kata saya nak terima hadis, macam berat sikit lah, saya nak terima Quran je, saya fokus pada Quran, hadis tak terima, golongan anti hadis, boleh tak kita kafirkan dia? Oleh kerana dia asal Islam, kita kena cek semula apa maksud dia. Tak boleh kita kafirkan dia. Kalau dia orang kafir, kita tak boleh masukkan dia dalam Islam. Kalau dia orang Islam, kita tak boleh kafirkan dia dulu. Kena cek dulu apa maksudnya. Tengok pada asal mana. Walaupun kesalahan sama, tapi kerana berasal daripada pokok yang berbeza, berasal daripada kufur, kita takkan keluarkan dia daripada kekufuran masuk dalam Islam kecuali dengan yakin. Kalau yang orang Islam, oleh kerana dia asal Islam, kita takkan kafirkan dia, takkan katakan dia murtad dan sebagainya, tak boleh keluarkan dia daripada Islam kecuali dengan keyakinan bahawa dia telah betul-betul tinggalkan Islam atau buat perkara yang menyebabkan tertolak Islamnya. Ramai golongan anti hadis, bila ditanyakan mereka balik, yang ikut-ikutlah, bukan yang tokoh-tokoh yang memang buat hal. Orang awam yang ni, mereka termakan syubhat. Mereka kata, bila dengar sahaja kami ni Quranis atau kami Quraniyun, mereka kata saya bukan tolak hadis, saya bukan tolak Nabi SAW, saya beriman dengan Rasulullah. Cuma saya tak terima hadis sebab saya tak tahu hadis kan banyak, sahih tak sahih kan pening. Quran kan semua sahih. Jadi
kerana kejahilan dia. Ditolak tadi, dia terpengaruh dengan golongan Quranis atau golongan Quraniyun atau golongan anti hadis atas dasar kejahilan mereka. Susah nak bezakan antara hadis sahih dengan dhaif. Dia bukan tak nak belajar, tapi akhirnya dia pergi ke situ. Jadi kita kalau hadis tu sahih, kalau betul-betul Nabi kata, saya terima. Tapi saya tak ada, saya ni jadi ni tolak hadis, anti hadis. Sebab apa? Hadis kita tak confirm betul tak betul. Kita kata anda kena belajar. Baru kita keluar tegakkan hujah. Baru kita tegakkan hujah bahawa agama Islam itu terpelihara dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan Al-Quran terpelihara lafaz dan maknanya. Bukan Allah biarkan lafaznya terpelihara kemudian ajaran Islam tu sesat. Tak. Ajaran Islam Allah jaga. Allah kata kami turunkan zikra dan kami jaga inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan kitab az-zikra ni Al-Quran dan kami akan jaga dia. Maksud Allah jaga dengan lafaz nanti Quran yang kita baca, juga dengan kandungannya, maknanya. Ajaran Islam Allah akan pelihara. Walaupun ramai macam-macam kumpulan yang sesat yang cerita macam-macam, Allah akan adakan akan wujud salah satu daripada kumpulan, daripada la tazalu ta'ifatu min ummati, akan ada satu kumpulan yang Allah pilih, salah satu kumpulan akan bangun mempertahankan keaslian agama ini, jaga agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu umat ini takkan ijtima' terhadap kesesatan. Jadi bila kita tegakkan Quran terpelihara dengan maknanya mana, dari mana kita nak tahu? Daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab ayat Quran Nabi bacakan dan Nabi terangkan maknanya. Dan begitu juga tentang tu dari segi makna. Dari segi pelaksanaan Quran, ketaatan terhadap Quran takkan sempurna kecuali melalui sunnah. Jadi kita ambil hujah Imran bin Husain radhiyallahu anhu ketika berjumpa dengan golongan Khawarij ketika itu yang hanya tak terima, nak amalkan dengan Quran, tak tolak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila tanya kepada mereka, kalau kamu betul-betul pegang Quran, kat mana kamu dapati solat itu 5 waktu? Solat, Allah perintahkan solat, tapi 5 waktu kat mana kamu jumpa? Solat yang wajib tu 5 waktu. Kat mana kamu jumpa subuh tu 2 rakaat, zuhur tu 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isyak 4 rakaat? Kat mana kamu jumpa bahawa pelaksanaan solat secara detail? Pertanyaan-pertanyaan begitu yang ditanyakan oleh Imran Husain kepada lelaki tadi. Lelaki ni jadi walaupun pada asalnya dia tak nak terima hadis, seolah-olah nampak macam dia anti hadis dan tak terima sunnah. Tapi bila ditegakkan hujah, dia terdiam. Oh, rupanya dia solat juga. Ramai orang yang bercakap macam anti hadis, tapi hadir kat majlis, hadir kat kuliah, hadir kat masjid kadang-kadang. Kalau dia betul-betul anti hadis, sudah pasti dia tak duduk masjid. Betul? Sudah tentu dia tak hadir dalam masjid, confirm dia tak solat. Sebab Quran hanya perintahkan solat. Allah Quran perintahkan sujud dan rokok secara umum. Tapi macam mana solat detail tak ditemukan kecuali melalui sunnah. Jadi kalau kita jumpa orang anti hadis tapi dia solat, artinya apa? Hanya ideologi, dia terpengaruh dengan syubhat. Betul, kita tak boleh kafirkan siapa sahaja buat satu kesalahan kecuali kita iqamatul hujjah, tegakkan hujah. Tengok betul-betul, oh rupanya dia memang tak terima hadis, memang dia anti hadis betul. Bukan sekadar terpengaruh satu dua ideologi, pemikiran ataupun masalah, tapi memang dia tolak sunnah, dia buat agama sendiri, tak nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa tu baru kita serahkan kepada pihak berwajib untuk hukumkan dia, sama ada kekalkan di Islam atau keluarkan. Kalau Islam dulu macam tu, mahkamah Islam dulu ada mengurus ulama masuk Islam pun, kalau nak isytiharkan seorang tu bukan Islam, mereka diisytiharkan, dicabut hak keislaman dia. Sama ada ditegakkan hukuman riddah, ataupun sengah pada keadaan kalau tidak mampu, kerajaan bukan masa kadang-kadang dicabut, diisytiharkan dia bukan lagi Islam, walaupun tak mampu ditegakkan
hukuman riddah, kadang-kadang hukum hudud pada kalau tak mampu, tapi tetap diisytiharkan si fulan dan fulan ajarannya seperti mana ayah pin, ajarannya diisytiharkan sebagai sesat dan terkeluar daripada Islam. Last sekali dia pun isytihar agamanya bukan agama Islam. Jadi kalau keadaan begitu, jelaslah mana semua pengikut ayah pin bukan orang Islam, bukan orang Islam, kafir. Dia pun mengaku dia bukan Islam, agama lain. Jadi kalau dia ada pakai tudung, pakai semua sekali, bukan Islam. Jadi kalau yang diisytiharkan sendirilah, sendiri. Jadi kadang-kadang mampu ditegakkan, kadang-kadang tidak. Jadi balik kepada bab ini, bab kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bila seseorang itu mengucapkan, Nabi kata, aku diperintahkan untuk berperang ataupun untuk memerangi atau berperang dengan manusia, sehinggalah mereka mengucapkan kalimah la ilaha illallah, maksudnya dengan orang kafir. An-nas ini maksud orang kafir. Aku diperintahkan untuk berperang dengan orang-orang kafir sehingga mereka mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Maksudnya mereka, sehingga mereka masuk Islam. Dan masuk Islam mesti dengan dua kalimah syahadah, bukan sekadar la ilaha illallah. Cuma dari segi disebutkan kalimah la ilaha sahaja, dia merangkumi Muhammadur Rasulullah. Atau Nabi kata, kalau ataupun kita kata, kita tukar ayat, kita kata kita ni berperang, kalau berlaku peperangan kita berpegang orang kafir sehinggalah dia beriman dengan Rasulullah. Maksudnya apa? Beriman dengan Allah jugalah, beriman dengan Allah dan Rasulnya, tak ada dipisahkan. Walaupun disebutkan satu dengan yang lain secara bersedia mewakili yang lain, namun tidak bererti maknanya sama. Beriman dengan Allah, beriman dengan Rasulullah lain, tapi bersama, melazimkan satu sama lain. Okey. Sebaliknya mereka mesti mengucapkan Muhammadur Rasulullah, iaitu Muhammadar Rasulullah. Mereka mesti mengucapkan juga, bukan la ilaha saja. Sepatutnya mereka juga yang dimaksudkan, mereka juga mengucapkan Muhammadur Rasulullah dengan melaksanakan hak-hak kalimah itu. Ahlan wa sahlan Ustaz Muaz. Seseorang itu dikira tidak melaksanakan hak Muhammadur Rasulullah dengan sebenar, melainkan melalui mentasdikkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan orang-orang yang naik saksi Muhammad pesuruh Allah, dia tidak akan menunaikan hak syahadah ini dengan sepenuhnya, melainkan dengan mentasdikkan semua ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Kalau orang ucapkan kalimah, orang beriman dengan Rasulullah, takkan dia beriman dengan Rasulullah kecuali beriman dengan Allah. Orang beriman dengan Allah, takkan dia beriman dengan Allah kecuali beriman dengan Rasulullah. Mudahnya begitulah. Nak faham? Maka ia merangkumi tauhid. Apabila syahadah, apa yang diterangkan oleh Syekh sekarang adalah pengulangan. Ini antara kritikan ulama terhadap Syarah Ibn Abil Is. Benda yang sama dah sebut kat depan, tengah-tengah lagi hujung ulang balik. Jadi kita nampak macam cerita bersama aja. Ni kritikan lah. Topik yang berulang, isi yang mana isi yang sama dipecah-pecahkan. Sepatutnya kalau letak sekali dah settle lah, tapi kat sini terangkan, tu masuk tajuk lain, lepas tu berdatang balik, cerita balik. Jadi kita belajar, kita yang syarahkan, kita kena syarahkan semua. Bila sampai di cerita bahasa lain, Syekh dah bawa kita kata bab lain, lepas tu patah balik, kita dah lupa dah yang lama. Kita kena syarahkan semula. Menyebabkan kita nampak berulang. Benda ni dah belajar, Ustaz dah beritahu awal lah je. Sebab memang buku kitab begitu. Jadi kita kalau disebutkan semula, refresh. Kita ulang balik. Sebab tu saya baca sekali imbas saja. Kita baca relax kan, cuma tak ada chill lah. Relax yang ni. Tapi kita dah faham maksudnya. Di samping mungkin ada yang baru ikut, dapat tangkap insya-Allah. Topik ni mudah insya-Allah. Dia tak sama macam awal-awal. Dah faham awal, faham tentang aqwal yang awal tu, insya-Allah selesai. Begitu juga Islam dengan iman. Apabila salah satunya diiringkan dengan yang satu lagi, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat, sesungguhnya orang-orang muslimin dan muslimat dan mukminin dan mukminat diiringkan bersama, maka mesti maknanya berbeza.
Orangnya sama, tapi maknanya berbeza. Contoh kita mana semua orang mukmin adalah Muslim, tak semua Muslim adalah mukmin. Kita ada ulama, kita ada ulama-ulama. Ulama artinya apa? Ada orang Islam dan ulama mereka. Contoh kita cakap macam tu kan. Kita perlu berbuat nasihat terhadap orang Islam dan ulama mereka. Maksudnya kita perlu ingin nasihat artinya inginkan kebaikan pada, kita buat sesuatu mesti meraihkan kemaslahatan untuk orang Islam dan ulama mereka. Contoh, kalau sebut ulama mereka, maksud ulama tu lebih khusus. Ulama pun sebahagian daripada orang Islam. Begitulah keadaannya orang Islam dan orang beriman. Beriman tu satu sifat tertentu yang bukan sekadar Islam. Islam ni umum. Tapi oleh kerana orang Islam yang mengamalkan Islamnya dengan ilmu dan keimanan, mana lebih dengan disertai dengan penjiwaan dan memahaminya, namanya iman. Jadi bila Allah kata innal muslimina wal muslimat, sesungguhnya orang-orang muslimin dan muslimat, siapa? Orang Islam lah secara keseluruhannya. Wal mu'minina wal mu'minat, dan orang mukminin mukminat. Jadi orang Islam yang levelnya lebih tinggi lagi. Orang Islam juga tapi yang faham agamanya. Ada orang Islam ikut-ikut. Dan dia ikut-ikut bukan ikut-ikut tak faham. Dia faham tapi dia ikut-ikut. Dia bukan faham, dia bukan ni. Dia sedar, dia solat. Cuma dia tak faham macam level orang beriman. Dia tak pernah tengok hadis pun. Dia solat, tahu zuhur tu 4 rakaat, dia tahu rukuk sujud sampai last, dan juga doa pada Allah, iman dengan Allah, beriman dengan semua sekali, tapi bukan dengan ilmu. Bukan dengan ilmu maksudnya mereka tidak merujuk sendiri kepada, dan dia tak faham. Tak faham artinya kalau berlaku syubhat, dia tak boleh nak tolak. Orang bawa syubhat sikit, dia kata, kena tanya ustaz tu. Saya tak boleh jawab. Maksudnya level ketaatan mereka level kerana mereka taklid yang betul lah. Orang Islam, orang beriman levelnya lebih tinggi dari segi apa? Dari segi bab keimanannya. Dari segi keimanannya, maknanya beramal berserta dengan ilmu dan kefahaman. Okey. Jadi tiap-tiap bab ada tiap-tiap tempat, tiap-tiap masalah tiap-tiap perkara kita akan nampak keahlian seseorang itu berbeza. Jadi bila disebutkan innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, artinya muslimat ada maknanya, mukminin mukminat ada makna yang tersendiri. Sama juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa yang Nabi ajar, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu. Ya Allah, ya Tuhanku, aku Islam ya Allah. Aku Islam dan aku beriman padamu ya Allah. Ulang balik tu Nabi ulang, aku Islam, aku serahkan diri padamu ya Allah, dan aku beriman denganmu. Artinya apa? Serahkan diri, apa saja Allah suruh kita buat. Allah suruh kita syahadah, Allah suruh kita sujud, Allah kita rokok, Allah suruh salat 5 waktu salat. Aslam tu wa bika amantu, aku buat bukan buat saya terpaksa, sebab ada orang serah diri kerana terpaksa. Ada orang buat dengan keredaan hati, dengan kefahaman, beriman. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu. Jadi Islam ada maknanya, iman ada maknanya yang tersendiri. Maka maksud salah satunya adalah lain dengan maksud yang satu lagi. Begitu juga seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam adalah perlakuan lahiriah dan iman di dalam hati. Iaitu hadis dengan lafaz al-Islamu alaniyah. Kita tengok pada teks Arab. Al-Islamu alaniyatun wal imanu fil qalbi. Hadis dengan lafaz al-Islamu alaniyatun wal imanu fil qalbi. Islam adalah amalan yang zahir, iman adalah dalam hati. Hadis ni, kalau hadis ni jelas tak ada masalah lah. Tapi kenapa jadi perbincangan? Sebab hadisnya dhaif. Bila hadis dhaif, jadi biasa begitulah. Kalau ada masalah di khilaf, tiba-tiba ada hadis yang sebut secara jelas, tak ada langsung, bukan istidlal, tapi memang Nabi sebut secara nas, kebiasaannya dhaif. Sama ada dalam hadis menyokong ahli sunnah ataupun tidak. Sebab
ahli bid'ah sekalipun, yang kalau walaupun orang-orang yang dalam masalah mereka akan khilaf masalah yang nas yang boleh ditafsirkan dengan makna yang pelbagai. Cuma manhaj mereka salah. Mereka tidak memahami nas dengan pemahaman salafus salih. Jadi kebanyakan masalah-masalah khilaf berlaku bukan mereka melawan nas. Mazhab mana-mana sekalipun. Kecuali Syiah lah, Syiah banyak lawan nas seorang. Tapi mazhab-mazhab yang seperti Mu'tazilah, mazhab Ahlul Kalam, mazhab-mazhab yang umum yang dikategorikan sebagai sesat, bukan kerana mereka kata kami nak lawan nas, Nabi dah kata macam tu kami lawan, tak. Bukan itu. Kebanyakannya kerana ada ruang untuk mereka mengatakan pandangan yang berbeza. Tapi masalah mereka tidak menjadikan hadis itu sebagai panduan dalam memahami Quran. Untuk faham hadis, mereka tak jadikan pandangan sahabat itu sebagai panduan. Menyebabkan mereka terlalu bebas atas alasan ilmu Allah tak terhad, sehingga mereka keluar daripada sempadan. Betul, dalam bab tertentu ilmu tak terhad. Dalam bab kita buat kaedah, dalam buat bab istinbat tertentu, bab-bab tertentu memang tak terhad. Tapi bab yang telah sempurna, bab akidah, bab ibadah yang sempurna, mana boleh otak kita melangkaui apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akidah kan dah sempurna. Otak kita, akal kita tak boleh buat satu andaian luar daripada apa yang Nabi telah beritahu pada kita. Kefahaman kita terhadap satu nas takkan lebih daripada zaman sahabat. Orang kata, mana boleh otak orang zaman kemudian, jangan pekerjakan otak kami. Mana tahu orang, mungkin kita lebih faham dari sahabat. Tak mungkin. Tak mungkin. Sebab apa? Sebab akidah, ilmu yang diwarisi. Kalau harta waris yang atas, ayah kita dengan harta ayah tu ada berapa? Ayah kita ada duit 30,000. Katalah kita asabah, dapat ambil asabah, takkan dapat 30,000 semua sekali. Itu ilmu Rasulullah. Segala ilmu Islam ada pada Rasulullah. Kemudian ulama mewarisi ilmu tersebut. Abu Bakar ambil berapa persen, tahu. Ada yang tahu 100, yang mungkin Abu Bakar tahu 100% untuk dirinya, tapi takkan dapat sampaikan kepada orang selepasnya 100%. Berapa banyak ilmu yang, jadi ilmu Rasulullah tadilah yang disebarkan seluruh umat. Ulama mewarisi ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman sekarang pula, untuk memahami satu benda, orang pakar macam sekalipun dalam agama, dia tak pakar semua perkara. Dia pakar dalam bab hadis. Orang pakar bab hadis bergantung kepada orang pakar dalam masalah usul. Untuk memahami teks Al-Quran dan Nas dengan pahaman yang betul, mesti ada ilmu tentang usul. Walaupun mereka ahli hadis, mereka perlu belajar usul fiqh, belajar cara istidlal, belajar cara semuanya, dan ilmu-ilmu yang furu' berkaitan dengan pemahaman nas. Orang usul pula dia faham nas, tapi dia perlu bergantung pada al-hadis untuk mencari dalil, tahu dalil sahih atau tidak, atau faham dalil sebagaimana yang telah diriwayatkan. Orang usul tak boleh bezakan riwayat daripada sahabat sahih ke tak sahih. Mesti bergantung pada al-hadis. Al-hadis mereka tahu dengan ilmu riwayah yang mereka belajar, mereka dapat bezakan hadis sahih atau tidak. Dengan ilmu yang sama, mereka dapat bezakan riwayat daripada sahabat, kaul sahabat sahih ataupun tidak. Pandangan mana kalau dinukilkan daripada sahabat, mereka dapat cek betul atau tidak. Dengan ilmu yang sama, mereka dapat pastikan dalam peristiwa-peristiwa sirah tertentu sahih atau tidak. Cuma mereka tahu, bab sirah kita betul ansur. Tapi mereka tahu bila bab sirah tadi dijadikan sebagai istidlal terhadap hukum, dibincangkan dalam bab konteks ianya hukum, dia perlu tegas. Memanglah peristiwa sirah ini terbuka lebih luas. Syarat untuk kita terima berita berkaitan dengan al-maghazi wa siyar lebih ringan berbanding terima hadis. Sebab hadis kalam Nabi, perbuatan Nabi. Siyar berkaitan dengan kisah secara umum. Kisah secara umum. Peristiwa sirah diterima dalam ilmu sirah, mereka pentingkan apa? Penceritaan dan kisah. Sebab mereka tak cerita tentang teks perkataan Nabi tu. Kalau kita tengok orang sirah cerita peristiwa berlaku sekian, Nabi SAW Nabi SAW memerintahkan sahabat berkumpul. Dia cerita je.
Tapi ahli hadis dia akan carikan teks apa kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan apa yang Nabi sebut, apa Nabi. Ahli hadis ketat sebab apa perkataan Nabi. Ahli sirah pentingkan penceritaan. Okey. Orang hadis berbaca sirah diterima, boleh gabungkan. Tapi apabila peristiwa sirah ada kaitannya dengan hukum syarak, bila dibincangkan dengan konteks hukum syarak, maka perlu dipastikan kesahihannya macam mana hadis. Cek balik riwayat sebab dia berkaitan dengan hukum syarak. Sebab tu kalau kita bincangkan berkaitan dengan kunut subuh sebagai contoh. Ketika Abu Ja'far Ar-Razi meriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, meriwayatkan daripada guru-gurunya sampai kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau kata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqnut hatta faraqad dunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila berkunut, pada satu ketika Nabi kunut, Nabi terus kunut sampai Nabi meninggal. Iaitu bila Nabi kunut bila? Masa ketika peperangan Bi'r Ma'unah, iaitu selepas perang Uhud. Peristiwa itu selepas peperangan Uhud, apabila kumpulan kabilah Ri'il dan kabilah Zakwan mengaku masuk Islam. Diminta Nabi kirimkan sahabat-sahabat atau wakil-wakil Nabi untuk mengajarkan mereka Islam. Maka Nabi kirimkan 70 qurra ke Bi'r Ma'unah, yang didiami oleh kabilah Ri'il dan Zakwan untuk ajarkan Islam. Inilah dia sahabat, zaman tu zaman awal Islam. Tak ramai qurra yang ada, Nabi bagi 70 orang hantar ke sana. Artinya yang penulis wahyu, yang hafal Quran, yang tulis wahyu, yang memang di kalangan kaum Ansar, yang betul-betul kaum yang terpelajar, ulama, sahabat ketika itu. Sampai situ dibunuh. Ya, Nabi kunut. Peristiwa itu berlaku ketika selepas perang Uhud, antara perang Uhud dengan perang Ahzab. Lebih kurang tahun ke-3 atau tahun ke-4 hingga tahun ke-5. Begitulah waktu peristiwa Bi'r Ma'unah. Apabila kita menilai riwayat Abu Ja'far Ar-Razi, yang riwayatnya kalau digandingkan, dikatakan bertentangan maknanya dengan riwayat Anas yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari bab yang lain, hadis Anas yang lain, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqnut syahran thumma tarakah, dikatakan bertentangan, dihukumkan sebagai mungkar. Kalau tak dikatakan bertentangan, dikatakan sebagai hadis dhaif sahaja. Sebab tu kalau ulama kata dhaif, ada ulama kata mungkar. Ulama yang kata mungkar bila mereka kata hadis ini bertentangan kontennya dengan riwayat Anas yang lain. Kata Nabi kunut selama sebulan, kemudian Nabi tinggalkan. Bagi yang kata dia dhaif saja, bukan hadisnya dia dhaif, bukan mungkar, bukan ditolak habis. Mereka kata sebab kontennya tak bertentangan. Kenapa tak bertentangan? Nabi kata hadis Anas satu lagi yang dari Sahih Bukhari kata kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqnut syahran summa tarakahu. Nabi kunut selama sebulan, kemudian Nabi tinggalkannya. Jadi mereka kata tinggalkan bukan tinggalkan kunut, tinggalkan laknat terhadap Ri'il Zakwan. Tapi kunut secara umum berterusan. Yang Nabi tinggalkan berdoa ke atas kaum Ri'il Zakwan. Jadi mereka kata tidak bertentangan. Bila kata tak bertentangan, riwayat tadi tak bertentang, dia jadi dhaif. Masih dhaif. Tapi tak dihukumkan semungkar sebab tak bertentangan. Tapi bagi ulama kata maknanya bertentangan, mereka bukan setakat hukumkan dhaif, mereka hukumkan sebagai mungkar. Waktu kita bagi kadang-kadang kita orang awam tengok, syekh ni kata mungkar, syekh ni kata dhaif, bergaduh sama sendiri. Tak, dia ada kaitan dengan makna. Sebab itulah bagi siapa yang tak belajar hadis, kita tengok dalam banyak hukum Syekh Albani sebut begini, begini. Albani telah menyalahi ulama begini begitu. Kata tin kosong, jangan bising. Bukan kita nak ni, ramai yang begitu. Sehingga kenapa saya kat tin kosong? Sebab dia menisbahkan orang alim sebagai orang jahil. Kalau dia diam, dia tak akan cakap begitu. Tapi dia memperolok-olokkan, memperbodohkan orang yang alim. Syekh Albani kebanyakan dalam khilaf banyak pada bab-bab begini. Sebab riwayat mungkar ada kaitan dengan mukhalafah dengan riwayat yang lebih sahih. Dalam bab memahami hadis sahih, kadang-kadang ulama akan hukumkan hadis ini mungkar. Sebab tu kalau kata mungkar, kita akan tanya, kenapa mungkar? Adakah mungkar kerana perawinya memang
perawinya levelnya boleh dihukumkan hadis mungkar, ataupun kerana mukhalafah dengan hadis yang lain. Kalau mukhalafah, hadis apa yang mukhalafah? Bila kita cek. Sebab tu dalam penamaan istilah hadis juga perlu kepada mustalah hadis, tetap perlu kepada pemahaman terhadap teks, terhadap nas, atau terhadap ada kaitan ilmu dirayah. Bukan bermaksud orang yang pakar dalam riwayat tak tahu langsung ilmu dirayah, ataupun sebaliknya. Tak. Semua ilmu Islam berkait antara satu sama lain. Okey, balik kepada riwayat tadi. Apabila dijadikan hukum, okey, peristiwa sejarah. Sejarah tadi, sejarah berkaitan Nabi kunut sehingga Nabi meninggal. Imam Ahmad selain daripada berhujah dengan riwayat Abu Ja'far Ar-Razi. Abu Ja'far Ar-Razi bukanlah seorang yang terlalu lemah yang ditolak terus riwayatnya. Seorang yang saleh, saduq yukhti. Saduq yukhti artinya seorang yang hadisnya kalau ada sokongan saja dia boleh jadi hasan li ghairi. Mana hadis kunut diriwayatkan oleh beliau, levelnya begitu, bukan dhaif yang tak boleh naik level. Tapi ulama kata tak naik level sebab apa? Sebab dia berlawanan. Tapi kalau ulama kata tak berlawanan, dia jadi apa? Dia masih terbuka untuk dapatkan syawahid. Cari syawahid. Syawahid ada tidak dalam hadis ni? Nak naikkan hadis ni boleh naik level tidak? Ada syawahid. Tapi masalah pula, ni sangat rumit masalah ni. Syawahid yang ada, yang riwayat yang lain, walaupun ada sokongan, namun ulama yang kata dia dhaif kata sokongan tak sah. Yang lain kata sah. Cukup ada sokongan boleh dah. Bagi ulama Syafi'i kata hadis ini kami setuju lemah. Kerana kedudukan Abu Ja'far Ar-Razi saduq yukhti. Saduq yukhti artinya orang yang hadisnya lemah. Bukan saduq. Kalau saduq hasan, ni saduq yukhti. Banyak salah. Mana ada buat salah. Hadis lemah. Sepatutnya ada sokongan saja cukup dia nak jadi hasan li ghairi. Dan itulah pandangan mazhab Syafi'i. Mazhab lain kata sokongan tu tak sah. Syawahid dan juga mutaba'at yang ada dalam riwayat Abu Ja'far Ar-Razi, yang ada kat situ lebih pada mutaba'at. Mana dekat semuanya riwayat pada Anas bin Malik. Mutaba'at yang ada tidak sah. Malah kata saya lupa seorang ulama, saya cek dulu. Salah seorang daripada ulama lah, ulama hadis. Saya tak pasti sama ada Syekh Anis Tahir ataupun Dr. Badar Amash. Saya lupa lah. Saya tak bagi nukil daripada mereka. Kata sokongan tadi, oleh kerana hadis tadi ada sokongan tu lah menyebabkan hadis bertambah jadi dhaif. Kebiasaannya sokongan mutaba'at menjadikan hadis jadi kuat, jadi hasan li ghairi. Tapi oleh kerana sokongan dalam kes ni ada sokongan, dicari sokongan, jumpa sokongan, nampak makin dhaif. Sebab apa? Sokongan daripada Amr bin Ubaid. Semua ketua-ketua bid'ah dekat situ. Amr bin Ubaid, bahagian Qadariyah. Sokongan daripada tengok semua sekali pihak sana. Contoh kita kata hadis ni tak ada dalil. Zikir tak ada dalil daripada sunnah. Mana dalil semua sekali? Maka dicari dalil. Ditemukan dalilnya, betul tak? Temu. Sepatutnya temu dalil, selesai masalah. Tapi tengok kat mana? Buku Syiah. Dah jumpa dalil dah. Dah jumpa sumber dah. Tapi sumber tu dari sana pula. Bila ditemukan dalil dan rujukan, jadi makin lemah. Nak jelas, nak faham tak? Jadi dalam bab hadis, tapi masalah khilaf yang terlalu panjang. Bagi yang kata terima, bincangkan pula riwayat ahli bid'ah macam mana. Ada dah perbincangan, takkan selesai. Cuma kalau selain daripada perbincangan riwayat, ulama lihat kepada peristiwa sejarah itu sendiri. Peristiwa itu berlaku ketika tahun keempat atau tahun kelima. Artinya Nabi meninggal pada tahun yang ke-10, masuk ke-11 di Madinah Al-Munawwarah. Jadi kalau ikut kepada apa yang diriwayatkan oleh Abu Ja'far Ar-Razi, bahawa Nabi kunut sampai Nabi meninggal, berapa lama tu?
Katalah 6 tahun, 6 tahun. Katalah 5 tahun. Katalah tahun kelima. 5 tahun Nabi kunut. Tiap-tiap pagi Nabi tak pernah tinggal. Nabi kunut. Mana lafaz kunut tu? Mana lafaz kunut? Sahabat akan meriwayatkan perkataan-perkataan Nabi. Kalau Nabi buat sekali pun akan diriwayatkan, apatah lagi 5 tahun Nabi tak tinggal lafaz kunut. Kenapa tidak ditemukan lafaz kunut yang umum dalam mana-mana riwayat? Diriwayatkan pun tidak. Lafaz kunut yang ada adalah lafaz kunut yang bersebab tadi. Yang bersebab Allahumma la'an Ri'lan wa Zakwan dan sebagainya dan seumpamanya. Allah laknatlah golongan Ri'lan dan Zakwan. Semua tu riwayat-riwayat ada sebab. Kunut nazilah. Kunut mutlak seperti mana yang kita baca dalam subuh dan lain, yang lafaz-lafaz mutlak yang tak ada kaitan dengan peristiwa, iaitu permintaan secara mutlak, minta hidayah, minta sebagainya, tidak ditemukan dalam riwayat kunut subuh. Malah Imam Syafi'i rahimahullah ketika meletakkan lafaz Allahumma hdini fi man hadait, beliau bawakan riwayat Hasan. Betul tak? Riwayat Imam Hasan. Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatun aquluhunna fi qunutil witri. Nabi ajarkan kepadaku kalimah-kalimah untukku bacakan dalam kunut witir. Jadi Allahumma hdini fi man hadait yang kita baca adalah lafaz kunut witir. Yang ditemukan lafaz mutlak, maknanya doa kunut mutlak, bukan tidak terkait dengan nazilah, tak terkait dengan peristiwa, adalah kunut witir. Kunut witir sepakat, tak ada khilaf. Yang dikhilafkan adalah lafaz kunut subuh yang didoakan secara mutlak. Sebab Nabi tak syak lagi bahawa Nabi pada awalnya Nabi kunut selama 5 waktu Nabi kunut. Kemudian lama-lama Nabi tinggalkan semua, tinggal subuh dan maghrib. Lama-lama Nabi kunut subuh sahaja. Lepas tu Nabi tinggalkan habis. Tinggalkan habis khilaf. Sebab apa? Sebab ada riwayat Abu Ja'far Ar-Razi. Kalau kita terima riwayat Abu Ja'far Ar-Razi, katalah secara riwayahnya khilaf berlaku. Walaupun khilaf tadi, kalau siapa yang kaji tahulah, pendapat Imam Ahmad sangat kuat. Tapi kalau kita terima bahawa memang Nabi kunut sejak daripada tahun ke-4, jadi 6 tahun atau tahun ke-5, 5 tahun Nabi kunut. Mana? Takkan satu lafaz pun tak diriwayatkan, sama ada sahih ataupun dhaif. Tak ada riwayat langsung. Tak mungkin. Tidak mungkin Nabi melakukan perkara demikian selama 5 tahun. Sahabat tak riwayatkan satu lafaz pun daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata mazhab Imam Ahmad, mereka kata lebih baik daripada kita menuduh sahabat tak riwayatkan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 5 tahun atau sebagainya, lebih baik perawi ini memang perawinya dhaif, lebih baik jangan dijadikan dia hasan. Hadis ini hanya adalah mukhalafah, kesilapan daripada perawi, tidak menjatuhkan kedudukan Abu Ja'far Ar-Razi dari segi kesiqahan, bukan siqah, dari segi pribadinya. Tapi beliau tersilap. Memang beliau saduq yukhti', hadis lain beliau ada silap. Tapi dalam sebab itulah bagi orang yang kritik dalam bab ni, mereka kata tu Abu Ja'far Ar-Razi riwayat hadis lain terima pula, kat sini tak terima. Kesnya berbeza. Kesnya berbeza. Okey, jadi bila peristiwa sirah ada kaitannya dengan pengisbatan hukum, maka kita perlu tahqiq betul-betul bila berlaku peristiwa tersebut, macam mana berlaku, bila ada hubungan dengan hukum, maka peristiwa sirah tadi perlu ditahqiqkan berdasarkan pada hadis. Sama juga dalam banyak kes berkaitan dengan ada sahabat yang murtad di Habasyah. Ni semua kisah-kisah begitu, cek betul. Walaupun cerita sejarah, tapi bila sejarah berkaitan dengan urusan akidah, berkaitan dengan urusan boleh dan sebagainya, perlu cek kesahihan riwayat, cek betul-betul. Walaupun asalnya peristiwa sejarah, tapi bila melibatkan urusan akidah, melibatkan urusan hukum, dia perlu disemak berdasarkan kepada neraca ilmu hadis. Sebab tu ni isu bila saya tak ingat, isu kadang-kadang masalah beginilah, masalah manhajiyah begini sangat perlu difahami oleh penuntut ilmu, dan kita tidak tergesa-gesa menghukumkan fulan salah, fulan betul.
Kita perlu ambil masa ruang sikit untuk tengok perbincangan agar kita mengambil keputusan yang tepat dan tidak menzalimi mana-mana pihak. Okey. Balik pada teks kita. Jauh kita pergi. Okey. Yang penting sebab apa jauh pergi? Kalau yang ni dah ulang-ulang banyak kali kan. Kalau cerita benda lain tak apalah, berdapatlah ilmu lain. Buat tajuk kita masih lagi iman ni. Kita akan sampai situ. Okey, kita teruskan. Balik semula. Buang tajuk kunut dulu. Bukan buang. Kita tepi dulu. Kita balik pada bab iman dan Islam. Begitu juga seperti sabda Nabi SAW. Nabi kata Islam adalah perlakuan lahiriah dan iman adalah dalam hati. Nabi kata al-Islamu alaniyah. Islam tu adalah sesuatu yang zahir dan wal imanu fil qalbi. Iman tu yang dalam hati. Hadis ni kalau sahih selesai masalah. Tapi hadis ni ada riwayat, ada hadis yang dhaif. Jadi ahli sunnah tidak menjadikan hadis ini sebagai hujah. Dan Al-Imam Ibn Al-Bid'ah rahimahullah, beliau bawa hadis 2 kali. Sebelum ni kita dah baca, sekarang bawa sekali. Artinya beliau menerima hadis ini sebagai beristidlal. Berkemungkinan beliau menghukumkan hadis ini sebagai hadis hasan li ghairi. Wallahu alam. Tapi macam mana sekalipun, walaupun dia jadi hujah yang jelas, kita katakan ahli sunnah tetap mengatakan ahli sunnah yang paling insaf, munsif. Walaupun hujah tu sokong mereka kata sayangnya hadis ini dhaif. Sepatutnya sahihkan jelah selesai. Boleh lawan ni. Tapi tak, mereka jawab, sayangnya hadis ini dhaif. Walaupun jadi hujah yang sangat jelas. Kita tahu maknanya betul lah. Maknanya tak salah. Maknanya betul. Sesuai dengan hadis Jibril, sesuai dengan ayat Quran. Tapi oleh kerana riwayat dhaif, katakan ianya dhaif. Satu-satunya mazhab yang boleh menukilkan kesilapan guru-guru mereka hanyalah mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Al-Imam fulan-fulan, tapi beliau tersilap dalam masalah sekian. Satu-satunya mazhab boleh terima. Kenapa boleh ada 4 mazhab dalam 4 dan lebih dalam Islam? Kerana Ahlussunnah wal Jamaah mereka sangat adil. Mereka menukilkan dan mereka dalam 4 mazhab. Dalam mempelajari fiqh pula ada fiqh muqaran atau fiqh muqaranah, perbandingan. Bila masuk perbandingan mesti dia tarjihkan yang mana rajih. Betul? Mesti kata siapa saya belajar fiqh muqaranah, tujuan fiqh muqaranah adalah untuk mentarjihkan satu pandangan yang mana lebih kuat. Bila muqaranah mesti ada pandangan yang akan didhaifkan. Kata yang ni lebih sahih, yang ni lebih rajih berbanding dengan pandangan mazhab sekian dan sekian. Ya, fiqh muqaranah itu tujuannya. Kenapa? Walaupun mereka katakan pandangan fulan dan fulan dan mazhab ini dhaif, mereka tidak sedikit pun menghilangkan rasa hormat dengan ulama yang mengeluarkan pandangan tersebut. Bukan sebab mereka, kenapa pandangan itu jadi dhaif? Bukan kerana kedaifan ilmu, tapi kerana faktor-faktor tadi. Kita belajar mazhab dalam pandangan mazhab. Ada banyak pandangan. Kita baca semua pandangan. Kita kata pandangan ini lebih rajih. Pandangan imam fulan dan fulan salah dalam masalah ini. Tapi kita tengok, Masya Allah, hebatnya ilmu imam. Tak sikit pun kita nampak kekurangan ilmu. Khilaf orang alim ni, kita nampak ketajaman ilmu mereka. Walaupun keputusan berbeza. Tapi itu kecenderungan. Tiap-tiap mazhab ada kecenderungan. Saya selalu buat contoh. Lari tajuk lagi sikit, tak apa. Saya selalu buat contoh berkaitan dengan contoh Fatimah dengan Aisyah. Siapa ingat lagi? Katalah. Minta maaf. Jangan tukar nama Fatimah Aisyah. Sensitif. Itu kata nama lain. Ada sahabat kita ada kata nama Aisyah, itu tukar nama lain. Katalah Aminah dengan Maryam. Aminah Maryam. Kalau kena nama siapa lagi, jadikan tidak kena-mengena. Kata Maryam dengan Aminah. Okey, Maryam Aminah adalah kawan kelas kita. Kita satu kelas lah, di sekolah menengah. 2 orang yang terkenal cantik. Contoh bukan tengok perempuan, ni contoh. Tapi kadang terkenal Aminah dengan Maryam.
Dua orang cantik. Dalam kelas ada, kita sekarang ada dah 20 orang. Dah ada 20 orang. Yang kenal Aminah dengan Maryam 20 orang. Kemudian kecantikan Aminah dan Maryam dibicarakan di luar. Kan? Orang kata, Maryam lagi cantik ke Aminah lagi cantik ah? Saya tanya pada Anwar. Aminah cantik ke Maryam cantik? Anwar kata, kalau saya rasa Aminah lagi cantik. Hidung dia tajam. Kan? Muaz kata, tak ada. Maryam lagi cantik. Putih lagi. Betul tak? Ada satu kata, putih tak penting, hijau mancung. Kan? Warna dia macam-macam orang nilai. Okey, dua dah dua kaul. Betul? Dua kaul. Kalau tanya pada 20 orang, 20 kaul lah keluar. Kaul tu akan balik pada satu je lah. Tapi bab tarjih, yang ni tarjih kulit, yang ni tarjih hidung, yang ni tengok mata, yang ni tengok ni, macam-macam. Tapi semua nampak tak? Semua kenal tak? Semua kenal Maryam dengan Aminah. Ini khilaf ulama. Mereka khilaf macam sekalipun, natijahnya berbeza, tetapi mereka kenal dan mereka tahu sangat selok-belok. Cuma ada kecenderungan dalam masalah mazhab Syafi'i cenderung kepada perbahasan bahasa dari segi istinbat, dari segi bahasa kuat. Mazhab Hanbali cenderung kepada riwayat. Bila riwayat kuat saja mereka akan riwayat. Mazhab Hanbali riwayat pada maqasid. Sebab Darara syarahkan semalam kata maqasid zakat dikeluarkan dengan duit. Sebab tu mazhab Hanbali, mazhab Hanafi yang melihat kepada maslahah, melihat kepada maqasid syar'iyah yang banyak. Memang itulah mazhab yang paling ke depan dalam bab maqasid dan maslahah. Mazhab Imam Ahmad cenderung kepada teks, cenderung kepada riwayah yang mana sahih dan sebagainya, yang mana lebih kuat. Mazhab Imam Malik cenderung kepada amalan salafus salih atau terutamanya ulama sab'ah. Semua ulama ada kecenderungan. Bukan bererti mereka tak tahu pandangan yang lain, bukan bererti mereka tak faham. Tapi khilaf orang jahil kat mana? Orang awam. Okey. Mereka tak nampak Fatimah dengan Aisyah. Dia cuma dengar Aminah dengan Maryam. Saya buat macam Aminah dengan Maryam. Mereka tak kenal Aminah dengan Maryam. Betul? Jadi mereka mewarisi. Mereka kata, saya mazhab Anwariyah, saya bermazhab Mu'adziyah. Mu'adziyah. Golongan Mu'adziyah kata Maryam lagi cantik. Anwariyah kata Aminah lebih cantik. Sedangkan yang tengah khilaf kat bawah tu tak pernah nampak pun. Kecuali ulama mereka. Ulama mereka mungkin ada tahu cara nak tarjihkan. Tapi yang awam tak tahu. Bila tak tahu, tinggal apa? Sepatutnya kalau taklid awam, jangan debat. Saya kata Aminah lagi cantik. Sebab apa? Anwar cakap Aminah lagi cantik. Selesailah. Selesai. Maksudnya kita taklid pada ulama. Pengikut Muaz kata, saya kata Maryam lagi cantik. Sebab Muaz kata Maryam lagi cantik. Selesai. Oh, dia cakap ada Maryam. Jadi kita yang buat kajian nanti panggil, kita buat kajian, rupanya ni cantik berdasarkan pada sekian kalau sekian. Walaupun pandangan nampak berbeza, tetapi kita tidak menjatuhkan, kita kata apalah Anwar dia cakap jahil, tak tahu. Tak ada. Kita tahu mereka alim, mereka tahu tentang permasalahan. Cuma bab tarjih ada perbezaan. Bukan bererti bebas tarjih, tak. Kita nilaikan pula tarjih itu sesuai ke tidak pada tempatnya, sesuai ke tidak dengan konteksnya. Di situlah ilmu muqaranah. Jadi bila belajar fiqh muqaranah, kita katakan pandangan ini lebih kuat, kita tidak menjatuhkan ulama di yang lain. Contoh kita bincang masalah kunut tadi. Yang kata kunut, yang mentarjihkan kunut ni bukan daripada bawah tak. Imam Syafi'i tegaskan dalam kitab Al-Um. Imam Nawawi pula pertahankan habis-habisan. Bukan orang biasa. Siapa lagi lebih alim daripada Imam Nawawi dalam bab hadis? Pertahankan, bukan sekadar biasa Imam Nawawi dalam bab sahih, dalam terutamanya bila syarahkan dalam bab dalam kitab mana sekalipun, beliau sangat-sangat walaupun beliau menerima pandangan lain, mazhab lain, mentarjihkan mazhab lain, itu biasa bagi Imam Nawawi. Sebab kunut tak. Sampaikan kalau kita bincang bab ni, kita jangan main-main. Tapi bila kita buat perbandingan, buat semua sekali, kita kata boleh lah. Untuk tarjihkan pengamalan boleh.
tapi tidak boleh membid'ahkan pandangan yang lain. Tak boleh jadi masalah sehingga kan jadi polemik dalam masyarakat. Ilmiah, nak amal kena sesuaikan dengan keadaan. Untuk diri sendiri, amalkan macam mana kita terjahkan. Di tempat awam, di tempat umum atau di sebagainya, sesuaikan dengan keadaan. Kalau sesuai untuk amalkan sendiri tak ada masalah, tak apa. Kalau tak sesuai, bolehlah meraihkan pandangan sebagainya, kerana dia bukanlah satu masalah yang betul-betul tidak ada dalil. Macam mana orang buat benda baru terus. Okey. Jadi inilah beza khilaf. Khilaf ulama dengan khilaf awam. Orang awam tak ada alat apa-apa, tak tahu ilmu apa. Yang dia tahu, kalau orang beza dengan aku, habis dia. Imam aku nombor satu. Jadi diceritakan kisah imamnya, dikaitkan imamnya dengan macam-macam karamah begini begitu, sampai kadang-kadang memperkecilkan imam yang lain. Itu gaya khilaf awam. Penuntut ilmu kalau bincang masalah khilaf, pastikan kita keluar daripada kepompong ini. Sesama ahli sunnah. Tapi khilaf dengan mazhab ahlul batil, khilaf, sebab tu orang ahli sunnah boleh terima 4 mazhab atau lebih, kerana semua mazhab cerita tentang dalil yang sama. Mereka terima Quran, terima hadis, terima semua sekali, terima not sama, cuma dalam bab pemahaman dan tarjihat yang berbeza. Ahlul batil, mana golongan ahli bid'ah, apa masalahnya? Mereka bukan masalah pada masalah ni. Mereka ada yang terima hadis, ada yang tolak, ada terima tolak hadis. Ini lain. Tadi faham beza. Mereka bukan tolak hadis ni, tapi sebab khilaf tarjih masalah tadi. Yang ahli bid'ah seperti golongan khawarij contoh, mereka menolak maqasid syariah secara umum mutlak. Faham teks dan tak terima langsung sahabat. Kafirkan sahabat. Sahabat yang tak sealiran mereka, kafirkan. Syiah, itu lain. Yang tadi, sebab tu mereka bukan ahli sunnah. Syiah, masalah pada kafirkan sahabat, dah kafirkan sahabat. Isbatkan kemaksuman dan ilmu tadi, mana wahyu seolah-olah wahyu tak terputus, kerana kalam Nabi dan kalam imam sama level. Letakkan sumber yang lain. Jadi dia tak boleh dalam mazhab 4 mazhab ahli sunnah tadi, sebab dia menukar manhaj, dia tolak terus hadis. Syiah kenapa tolak hadis? Habis dikafirkan sahabat. Dari mana dapat hadis? Semua sahabat daripada, semua hadis daripada sahabat. Kalau kafirkan sahabat, mana hadis yang ada pada Syiah? Ustaz, jangan cakap main-main Ustaz. Saya pergi ke Tehran. Ini saya seorang profesor. Saya pernah pergi dijemput oleh ni profesor hebat lah, saya tak sebut nama. Jangan Ustaz cakap mudah-mudah cakap Syiah tak ada hadis. Saya dengar you punya talk, oi cakap Syiah tak ada hadis. Saya pergi ke Tehran, kitab hadis banyak. Saya cakap, Prof, Syiah dikafirkan sahabat, hadis dapat daripada siapa? Hadis dapat dari mana? Dari sahabat lah. Habis kalau sahabat semua dikafirkan, tinggal mana? Pasti hadis yang ada pada mereka tak sama dengan hadis kita. Hadis kita kalam Rasul, hadis dia kalam Rasul dan kalam imam-imam mereka. Dijadikan imam-imam mereka pula kewujudannya tak jelas. Orangnya wujud tapi bukan imam mereka, semuanya dinisbahkan kepada mereka, tukar semua. Jadi hadis dalam mazhab Syiah, hadis yang tak valid, tak sah, kata tak terima. Oh, sah ada sama? Memang ada sama. Dia ambil hadis kita, dia tukar nama lain. Last sekali, mana tahu? Sebab tu tak ada mujarah ta'dil dalam Syiah. Tak ada riwayat sahih tak sahih itu. Ulama mereka cuba buat. Dari dulu lagi sampai sekarang, cuba buat. Cuba nak letakkan kawaid. Tak ada kawaid yang jelas. Kecuali merujuk. Oh, ulama sekian mahir dalam mujarah ta'dil. Itu merujuk pada dia. Kita tak nak rujukkan dia. Kita nak macam mana dia boleh putuskan mazhab benda tu sahih tak tidak sahih. Dia kata sahih. Dia ada perawi. Tunjukkan. Kalau kena tunjuk balik dengan kaedah yang betul, perawi ni siqah tak siqah, macam mana ada sunnah letakkan, sudah confirm semua kitab kena tolak. Sebab apa? Bertentangan satu sama lain. Dia tak boleh nak gunakan satu kaedah yang mundabit. Ahli sunnah ketika letakkan kitab ad-du'afa sebagainya, bila dipraktikkan kaedah jarah wa ta'dil dan juga terjemah ruwah berkaitan dengan kedudukan status perawi, diletakkan pada
daripada kitab hadis didapati selari 100%. Berbezaan pada ijtihad bab tertentu, selari, tak ada masalah. Kita ada kaedah yang jelas. Perawi ni thiqah, tak thiqah. Khilaf hanya pada perawi-perawi, ada perawi yang diijma'kan, ada perawi khilaf. Masalah tu masalah yang boleh dibincangkan. Kalau khilaf berlaku dan perbincangan yang kita tahu pada kadarnya. Tapi kaedah tu boleh digunakan pakai untuk tasihkan hadis ataupun tad'ifkannya. Kaedah Syiah tak ada jarah. Kaedah di mereka pun sebut. Tapi kalau kaedah yang sama digunakan pakai untuk semua kitab-kitab mereka, hancur habis kitab tu. Terabur habis. Betul, mereka tidak meletakkan apa-apa kaedah yang jelas. Tak ada ilmu jarah, tak ada pada mereka. Ilmu riwayah adalah kelebihan umat ini. Ilmu isnad, al-isnad min ad-din. Agama ini ada isnad yang tak boleh ditandingi oleh mana-mana agama. Mana-mana termasuk agama ahli bid'ah. Mereka hakikatnya mereka buat kaedah baru. Tak akan mampu mereka wujudkan satu kaedah jarah wa ta'dil yang jelas, atau mengkategorikan perawi sebagai thiqah tak thiqah, tak mampu. Sebab apa? Perawi mereka dah campur habis, dah campur aduk. Mungkin kalau letakkan kaedah, semua hadis jadi tak sahih. Tak boleh pula. Sebab tu kaedah pertama sekali, kafirkan sahabat sekalipun, itu pun dah menjadikan kita tak boleh terima riwayat hadis yang ada dalam kitab Syiah. So, dari mana lagi didapat kalau semua sahabat dikafirkan? Itu sebab tu kita tahu bahawa Syiah sekalipun, kenapa mereka kafirkan sahabat, bukan kerana sahabat generasi yang dah meninggal bertemu dengan Allah. Tapi masalah mereka apabila mereka kafirkan sahabat, tujuan mereka bukan pada sahabat, tapi tujuan mereka adalah untuk agama itu sendiri. Yang mereka serang bukan sahabat, tapi agama Islam itu sendiri. Kerana mereka tahu bahawa agama Islam itu tidak, kerana kita tahu Syiah diasaskan Abdullah bin Sabah. Jadi tempat serangan tu ditumbuk, nampak macam tumbuk kanan, hakikatnya tembak kiri. Dicerita tentang masalah ni. Sebab itulah ini perkara ini diketahui oleh ulama dahulu. Jadi mereka daripada awal lagi telah wujudkan kaedah-kaedah yang jelas, dan mereka sangat kenal. Tiba-tiba datang zaman ada orang cuba nak satukan Syiah dengan sunnah sebagainya, tak mungkin. Tak mungkin berlaku. Bukan sebab tak nak bersatu. Dia sama macam gabungkan dengan agama lain, tak mungkin, tak bersatu sebab asasnya tak sama. Kita agama Islam berdiri di Al-Quran dan Sunnah. Syiah berdiri di atas Al-Quran dan lafaz Sunnah juga lah, Sunnah ke hadis sebagainya, tapi mafhumnya berbeza. Al-Quran kita tak sempurna bagi mereka. Macam mana nak duduk sekali? Al-Quran kita kononnya Abu Bakar dah bakar yang lain, semua macam-macam cerita. Sunnah Nabi tak berbeza. Kita kalam Rasul, dia kalam imam-imamnya dan bersama Rasul, dah lain. Macam mana nak sama? Kita kata lepas Nabi putus dah, itu saja. Dia kata tak, ilmu ghaib ada lagi, imam dia tahu lagi, sampai hari kiamat imam dia tahu. Jadi berubah-ubah dari masa ke semasa. Takkan boleh bersatu kalau sumber agama pun sama. Kita kalau berkhilaf macam sekalipun, farudduh ila Allah wa Rasul, balik pada Allah Rasul kita jumpa. Ahli bid'ah kita tak jumpa, sebab mereka memang tolak. Sebab tu ahli kalam tolak hadis terus dalam bab akidah. Macam mana nak jumpa dengan ahli kalam? Tak jumpa. Kecuali mereka kata kami berhujah dengan hadis, baru kita boleh Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau kata kami tolak hadis ahad, hadis yang sahih, namanya kategori ahad, kami tolak, macam mana nak bertemu dengan Ahli Sunnah wal Jamaah? Sebab apa? Sumber agama itu sendiri telah ditolak. Wallahu alam. Tak apa. Ustaz lambat, dia bawa kita lambat sekali. Okey, insya-Allah kita tak buka soalan. Sila. Ya saya. Okey, Al-Quran dan Sunnah dan Ijma'. Kenapa kita sebut Al-Quran Sunnah, tak sebut Qiyas dan Ijma'? Sebab apa? Qiyas dan Ijma' tak akan berlaku kecuali dengan Quran dan Sunnah. Sebab tu mudah sebut Al-Quran dan Sunnah. Qiyas tak akan berlaku, mesti ada usul dan furu'. Kita nak qiyas, mesti ada nas, ada Al-Quran ataupun Sunnah, kemudian baru dikiaskan pada peristiwa yang baru. Jadi balik daripada Quran Sunnah, Sunnah lah. Antara cara faham Quran Sunnah ialah dengan qiyas.
Sebab takkan semua peristiwa Nabi sebut, Nabi hukum asal ada, tapi dari segi peristiwa-peristiwa baru berlaku, kita nak rujuk pada nas, mesti juga bergantung pada qiyas, pada setengah keadaan. Jelas? Jadi adanya qiyas. Yang kedua, ijma'. Ijma' takkan berlaku kerana kecuali mafhum ijma' berlaku pada kefahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah. Ijma' ulama' memahami bahawa hadis ini bermaksud. Ijma' ulama' bahawa ayat Quran sekian mengatakan bahawa perempuan wajib menutup aurat. Ijma' ulama' mengatakan rambut perempuan adalah aurat, contoh. Berdasarkan pada? Berdasarkan, bukan ijma' buat-buat sendiri, tak. Ijma' berdasarkan kepada dalil Al-Quran dan Sunnah. Jadi kita sebut Al-Quran dan Sunnah. Dan kenapa kita tak detailkan lagi, tak sebut qiyas dan juga ni, sebab kita takut orang salah guna pula. Quran Sunnah mutlak, rujukan dalam semua bab agama. Tapi qiyas boleh berlaku dalam masalah fiqh, dalam masalah-masalah tertentu, tapi tak berlaku pada masalah perkara ghaib. Perkara ghaib kaitan dengan akidah, urusan-urusan perkara ghaib, urusan berkaitan dengan sifat Allah, tak boleh qiyas. Dan itu yang dilakukan oleh ahli kalam. Mereka kiaskan Allah, sifat Allah. Kalau mereka buatkan kaedah sifat makhluk, kemudian semua yang sabit pada makhluk secara segi bahasa yang mereka faham, mereka kata tak sama dengan Allah. Kenapa Allah tak bersifat dengannya? Kita setuju dari segi asasnya, Allah tak sama dengan makhluk. Tapi sebelum kepada keputusan dibuat Allah tak sama makhluk, mereka takrifkan sifat Allah dengan sifat makhluk. Jelas? Takrifkan wajah, wajah itu adalah anggota. Takrif tangan, mereka dah takrifkan takrif makhluk. Kita tak. Wajah kita faham maknanya, tangan faham maknanya, tapi kita tak tahu kaifiahnya, serah kepada Allah. Takrifan awal terhadap makna ayat sendiri pun takrifan yang tidak mengandungi tashbih, tamthil. Maka tak perlulah takwil lagi, sebab pada awal lagi tak ada khilaf. Tapi bagi ahlul kalam, mereka menterjemahkan kalam semua sifat. Ketika tangan, mereka tafsirkan tangan manusia dengan sama dengan tangan Allah. Tangan, asalkan tangan je anggota badan, tangan je ada 5 jari, asalkan tangan je begini. Takrifan yang begitu. Kemudian mereka bila letakkan tangan Allah, letak kalimah Allah, pening kepala pula. Sepatutnya kalau kata tangan, maknanya begini, tangan. Tapi kalau tangan manusia begini, ada 5 jari. Tangan itik lain, tangan ni lain. Kalau tangan Allah, wallahu a'lam. Tangan Allah kena takrifkan dengan betul, dengan makna tangan difahami, tapi bergantung kepada disebabkan kepada apa. Kalau diterjemahkan dengan betul sejak pada awal, tak ada masalah. Istiwa makhluk begini, istiwa raja begini, istiwa seorang begini, istiwa kapal Nabi Nuh begini, kaifiahnya. Istiwa Allah, Allah istiwa, tapi dengan cara yang hanya Allah ketahui, kita tidak tahu. Kan selesai. Itu cara salaf. Salaf mentakrifkan dengan takrifan yang mentanzihkan Allah, sucikan Allah bermakhluk sejak pada awal. Tapi ahli kalam dan ahli bidah, masalah kat mana? Mereka takrifkan, mereka tak boleh terima yadullah dengan takrifan yadullah. Dia takrifkan yad tu dengan yad makhluk dulu. Lepas tu dia kata mustahil bagi Allah bersifat demikian. Bila mustahil, itu bagi yang tolak dia kata mustahil. Jadilah golongan yang mu'attilah, tak terima sifat. Bagi yang terima, jadi musyabbihah. Tangan Allah, tangan macam makhluk lah, apa susahnya? Allah dah kata. Allah dah kata Allah ada tangan. Apa nak terima? Habis tangan Allah macam mana? Sama macam makhluk. Itu musyabbihah. Musyabbihah tu lain pula. Sebab apa? Puncanya ditakrifkan yad dengan takrifan makhluk. Sebab tu kita ahli sunnah tidak. Ahli sunnah tidak menterjemahkan yad sesuai dengan disebabkan pada siapa. Yadullah, yadullah. Kalau Allah turun, kalau kita turun, tinggalkan satu tempat, perpindahan objek pada objek satu tempat pada satu tempat. Okey, tu manusia turun, barang turun. Tapi kalau Allah turun, wallahu alam. Tapi turun faham maknanya. Daripada awal lagi begitu. Jelas? Jadi orang ahli sunnah bila baca ayat sifat tak pernah ada pertembungan, tak ada apa-apa pun. Sebab apa? Dah faham daripada awal. Tapi ahli kalam ni dia baca ayat Quran sampai ayat tu stop jap. Fikir dulu. Nak isbat kata, "Oh, tak boleh terima, tak terima." Takwilkan, baru jalan. Jelas maknanya? Okey. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Okey, silakan. Okey, silakan tafadhal. Ya saya. Peristiwa Isra dan Mi'raj. Bukan ramai, tapi diriwayatkan ada.
kerana peristiwa itu yang tidak beriman tu ada. Itu orang-orang yang baru awal masuk Islam. Namun semua yang tinggal di Makkah, Madinah dan Taif ketika Nabi wafat semua masuk Islam. Tak ada masalah dah, settle. Ada di kalangan kita kaedah yang mudah untuk kita semua sepakat. Walaupun pada awal Islam ada orang yang bila masuk Islam betul dia bila dengar Nabi Isra Mi'raj ada yang teragak-agak jadi semua tadi. Namun selepas itu semua yang sahabat-sahabat yang hidup yang tinggal lepas Nabi wafat semua sekali yang tinggal di Makkah, Madinah dan Taif, 3 tempat ni di Hijaz, semua masuk Islam dan tak berlaku murtad di kalangan mereka walaupun seorang. Sebab tu mereka lah tentera yang pergi digerakkan Abu Bakar As-Siddiq untuk pergi memerangi golongan riddah, ajak mereka balik Islam, balik Islam semula. Jadi peristiwa Isra Mi'raj yang di mana walaupun ada diriwayatkan sahih tidak sahih wallahu alam, tapi ada yang adakah sampai pada murtad ataupun tidak wallahu alam pada zaman awal Islam, namun dia tidak memberi kesan kepada ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya? Tak. Sahabat Nabi SAW iman mereka kuat, kukuh. Cuma dikatakan ketika itu sebab tak disebutkan namanya. Tak ada satu nama pun seorang fulan dan fulan murtad kerana peristiwa Isra Mi'raj, tapi disebutkan secara umum begitu. Sebab tu peristiwa sejarah, oleh kerana peristiwa sejarah ini dia melibatkan bahawa perkara ini ada yang tak terima mana umum, namun tidak menjejaskan nas Quran dan hadis sebagainya, maka ulama terima riwayat begitu. Ada yang tidak beriman, riwayat tu riwayat sirah. Sebab apa kita tak kisah sangat kat situ, tak jadi masalah dalam agama, sebab diketahui bahawa ahli Mekah yang beriman semua ke Madinah. Yang membezakan antara beriman sebenar tak sebenar bila mereka hijrah ke Madinah Munawwarah, ya, kepada Madinah Muhajirin dan Ansar. Dan yang kedua yang tinggal tu bila Nabi buka kota Mekah semua dah masuk Islam, ya, selesai semua masalah, termasuk Abu Sufyannya, termasuk selesai. Jadi cerita-cerita tu tak boleh dijadikan hujah untuk mengatakan bahawa ada sahabat yang murtad kemudian begitu. Tak ada apa-apa sebab semua dah selesai. Jelas? InsyaAllah. Okey, silakan. Makna ahli kalam takrif dengan makhluk. Soalan dari Facebook. Maksud okey, terima kasih atas soalan. Kalau siapa yang tak terima artinya tak belajar ilmu kalam. Ilmu kalam mengatakan mustahil Allah bersifat dengan sifat tangan kerana sifat tangan itu sifat makhluk. Maksudnya apa? Dia takrifkan tangan dengan sifat makhluk. Kita kata, kenapa mustahil? Kita sebut tangan Allah bukan tangan makhluk. Jelas? Kalau kata tangan tu sifat makhluk, tangan makhluk dah masukkan. Betul ahli kalam. Ini bukan cakap kosong, tapi dirujuk balik pada ulama kalam, rujuk balik pada kitab mereka. Kenapa mereka menolak sifat-sifat ini? Kerana mereka mengatakan sifat itu sifat makhluk. Allah mustahil Allah beristiwa kerana istiwa itu sifat makhluk. Kata istiwa sifat makhluk. Istiwa makhluk, ya, tapi kata istiwa Allah khas, Allah saja yang tahu. Bila Allah kata Allah istiwa, kita terima. Wajah sifat makhluk, betul, wajah tu sifat makhluk. Tapi kalau Allah kata Allah ada wajah, wajah Allah bukanlah wajah makhluk. Mendengar sifat makhluk, ya, betul. Tapi kalau kata Allah mendengar Allah bukan sama dengan makhluk. Masalah kat mana? Tak, Allah dengar mesti macam makhluk. Itu jadi Mu'tazilah tu. Allah dengar tu macam makhluk. Allah dengar mesti, kalau Allah dengar mesti sama dengan makhluk. Mesti sama. Situ jadi Mu'tazilah, tak terima sifat-sifat tersebut. Kalau Allah istiwa mesti makhluk. Mana ada makna lain lagi? Itulah jadi bid'ah. Sebab dia mentakdirkan istiwa hanya pada makhluk. Kita faham dua. Satu, tanzihkan Allah daripada sama dengan makhluk. Yang kedua, beriman dengan segala apa yang Allah sampaikan. Jadi kenapa kita isbatkan sifat istiwa? Bukan kerana akal, tapi kerana nas. Akal kata, nas beritahu, kami terima sekadar apa yang nas beritahu. Yang nas tak beritahu, kami kata wallahu alam, serahkan pada Allah. Kami kata Allah ada tangan sebab Allah beritahu. Bila Allah beritahu, terima. Sambung lagi, otak tak boleh nak sambung, tak boleh nak cerita lagi. Otak kata
selebihnya kalau Quran tak beritahu, kita serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Quran beritahu dengan lafaz, dengan bahasa Arab yang ada makna. Kita faham bahasa Arab, faham makna, iman sekadar tu. Kaifiah Allah tak beritahu dan kita takkan tahu, serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuatu yang beritahu kaifiahnya, kita terima. Allah melihat dengan matanya. Melihat sabit, mata sabit. Allah beritahu. Tajri bi ayunina contoh. Jadi Allah sebutkan lafaz ain. Allah melihat dengan matanya. Allah beritahu, melihat pun Allah beritahu, mata pun Allah beritahu. Tapi kita tak kata Allah dengar dengan telinganya, tak. Sebab pendengaran Allah, sebab Allah mendengar, Allah tak pernah sebut Allah ada telinga. Kita sekadar isbatkan apa yang Allah beritahu. Pada masa yang sama, kita mentazihkan Allah daripada sebarang persamaan dengan makhluk. Kalau kaedah ini kita guna pakai, insya-Allah tak ada masalah. Sebab tak pernah terlintas pun tasbih dalam kepala kita. Buat apa? Apatah lagi kata ayat Quran tu bertentangan dengan akal. Akal kita tak nampak pun bertentangan. Tujuan sama, nak tanzihkan Allah, tapi manhaj berbeza. Manhaj sahabat, mereka tidak mentakrifkan sifat sebut sebagai sifat makhluk. Mereka serahkan pada Allah. Manhaj ahli kalam, mereka kata kalau dengar, kalau suatu sifat, kalau perkataan tu sama, mesti sama. Kita kata tak, perkataan mungkin sama, tapi hakikatnya berbeza. Sama, sebab tu kita selalu samakan dengan syurga. Barang yang kat syurga Allah sebut tentang sungai dan sebagainya, tetapi dari segi lafaz sama, tapi dari segi maknanya, hakikatnya berbeza. Apa yang ada kat syurga tak sama macam yang ada di dunia, walaupun namanya sama. Perkongsian tu nama bab ishtirak, bab lafzul mushtarak. InsyaAllah. Tak ada soalan lagi? Okey. Semoga yang bertanya dapat faham. Jazakumullah khair atas persoalan. Dan terima kasih yang hadir semua sekali. Dan saya bersuka pada tuan atau puan yang bertanya, teruskan tanya, kita akan respon. Kalau macam tak puas hati sekalipun, respon lagi. Respon beritahu semula. Bukan respon untuk bergaduh, tak. Respon untuk mungkin ada apa yang diterangkan tak jelas, boleh sampaikan lagi. Kalau saya tahu ada begini, saya akan cek semula. Mungkin saya akan jawab. Saya minta maaf, saya memang Facebook jarang saya nak buka. Saya buka pun saya tengok yang kelakar-kelakar aja. Untuk hiburkan diri masa kosong macam tu. Itulah, itu sahaja. Tengok. Okey, sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.